Saya rasa tanpa membuang masa lagi, saya jemput Ustaz lah, Hafal Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Okey, terima kasih banyak Cik Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi dalam pertemuan kita untuk mentadabbur Al-Quran, itu khususnya dalam juzuk Akbar. Alhamdulillah, terima kasih kepada sekali lagi kepada Tuan Amal, Tuan Helen dan seluruh ahli Korea dan ahli penduduk Putu Tiara. Terima kasih banyak kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk kita memperbincangkan berkenaan dengan surah-surah yang terdapat Al-Quran, khususnya juzuk Amal lah. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada surah Quraisy, iaitu kita baru sahaja minggu lepas memperbincangkan surah Al-Fil, di mana surah Al-Fil ini dikatakan berkait rapat dengan surah yang nak kita perbincangkan hari ini. Jadi sebenarnya kalau dilihat dalam kitab-kitab tafsir, banyak sekali yang mengatakan bahawa ada kaitan yang cukup rapat antara surah Al-Fil ni dengan surah Quraisy. Sehingga kan ada yang mengatakan bahawa dikatakan bahawa Umar Ibn Al-Khattab membaca dalam rakaat kedua ketika dia maghrib, pernah membacalah kita katakan dalam rakaat kedua dia baca surah Quraisy, surah Al-Fil, kemudian dikatakan tanpa basmalah terus disambungkan dengan surah Quraisy lah, menunjukkan bahawa sama ada yang mendapat dia adalah satu surah ataupun ada kaitan yang cukup rapat sehingga kan dikatakan Umar pernah membacakan dalam satu rakaat yang kedua dalam maghrib, iaitu surah Al-Fil kemudian surah Quraisy. Wallahu a'lam. Jadi apa yang hendak kita perbincangkan ialah bagaimana kita katakan, seperti mana kita katakan sebelum ini, bagaimana doa seorang Nabi Allah iaitu doa Nabi Allah berzaman-zaman lama iaitu Ibrahim alaihissalam, tapi dimakbulkan Allah SWT walaupun doa itu cukup lama. Seperti mana kita bincangkan, kita kadang-kadang kita mengharapkan dimakbulkan Allah tu terus menerus begitu saja, sedangkan Allah tahu bilakah masa yang terbaik untuk Allah makbulkan, dan Allah sendiri telah makbulkan doa Nabi Ibrahim ketika beliau bersama anak beliau bersama anak baginda itu Ismail alaihissalam membina Kaabah itulah, fondasi Kaabah tu. Antara doanya yang dirakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 126 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Tetapi apa yang jawab Allah SWT? Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa dia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ini sebagai jawapan juga sebenarnya kepada kita, mengapa diselamatkan orang Quraisy ketika itu, kenapa tidak dihapuskan sepenuhnya. Semua sekali senang cerita sebab mereka juga mensyirikkan Allah, tetapi di sini Allah telah pun jawab sebenarnya dalam surah Al-Baqarah, doa Nabi Ibrahim kepada orang kafir pun Allah beri kesenangan sementara. Sebab apa? Kalau di sini diberitahu bahawa supaya dia menjalani siksa neraka, tetapi salah satu sebabnya untuk memberi peluang kepada mereka untuk mendengar risalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketika tentera Abraha itu menyerang Mekah, dia diberitahu bahawa dia khabarkan kepada kita bahawa itu adalah tahun gajah, di mana tahun dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak adillah kira kalau Allah, tak patutlah kalau Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil menghapuskan orang Quraisy seperti begitu sahaja tanpa mereka kembali mendengar risalah. Setelah lamanya terputusnya risalah itu. Kalau tak silap lebih kurang 600 tahun ke wallahu alam selepas pada Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya jauh sekali. Jadi tak adillah untuk Allah untuk menghapuskan mereka sedangkan mereka masih ada lagi cebisan memegang kepada agama Nabi Ibrahim tu. Sebab tu mereka masih menjaga Kaabah tu dengan rapi sekali. Bahkan mereka pun seperti mana kita bincangkan, itu Abu Muttalib sendiri memohon supaya Allah SWT menjaga Kaabah tu. Maksudnya mereka masih ada tauhid, tetapi tauhid mereka itu terganggulah kerana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita katakan, sebab tu Allah menggelar mereka sebagai musyrikin.
Musyrikin ni adalah orang yang mensyirikkan Allah. Lepas tu kita lihat nanti Allah SWT, kita lihat nanti Allah SWT sendiri memberitahu siapakah Allah SWT ini. Allah tidak memberitahu direct nama dia, tetapi Allah memberitahu apakah tugas Allah itu, kerana ada sebab-sebab tertentulah yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Jadi perkara penting yang paling utama Nabi Ibrahim doa ialah apa pertama ialah Nabi doa keamanan. Ya, ini keamanan daripada para ulama mengatakan daripada ketakutan lah. Itu yang paling penting sekali. Dan juga antaranya adalah minta oleh Nabi Ibrahim ialah berikan rezeki. Rezeki dan buah-buahan. So, para ulama mengatakan rezeki dan buah-buahan ni adalah kesejahteraan dan kemakmuran lah. Sama ada sumber makanan ataupun pertumbuhan ekonomi. So dua benda ni memang sangat penting. Tak ada salah satunya maka pincanglah masyarakat tu. Dia mesti selamat daripada ketakutan dan dia selamat daripada ketakutan dan dia juga mesti ada sumber rezeki untuk meneruskan ketamadunan lah, peradaban dan juga kelangsungan hidup. Itu dua benda penting yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS dan Allah makbulkan doa tersebut. Kerana apa? Kerana tujuan didirikan Kaabah itu sendiri adalah untuk mentauhidkan Allah SWT. Dari situ kita dapat belajar bahawa Allah SWT memberi ilham, memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim ni supaya menuarkan kesejahteraan, keamanan, supaya apa? Supaya mudah manusia itu beribadah kepada Allah SWT. Dan itu sebagai indikasi kepada kita tidak ada masalah pun kita untuk beribadah dalam keadaan selesa, kerana itu juga sebenarnya dituntut oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Jadi kedua-dua ini diberi kepada orang Quraisy, iaitu apa tu? Keamanan dan juga kemakmuran. Dalam surah Al-Fil telah dikhabarkan kepada kita bagaimana Allah kekalkan negeri Mekah dengan keamanan, jauhkan mereka ini daripada ketakutan dengan menyelamatkan mereka ini daripada tentera Abrahah. Banyaklah perbincangan kalau kita lihat, saya rujuk kembali dalam kitab-kitab tafsir, ada yang mengatakan bahawa kalau berkenaan gajah tu ada yang kata 9, ada yang kata 12 ekor, ada yang kata sampai beratus-ratus. Hanya Allah SWT yang apa tu tahu perkara yang sebenar, tetapi kita tahu memang Allah menghancurkan tentera Abrahah. Walaupun ada riwayat kata ada yang terselamat tetapi mereka mati sebaik sahaja mereka sampai kepada negeri mereka. Cerita tu wallahu a'lam, itu cuma cerita-cerita yang ditambah dan dicatat dalam tafsir Al-Quran lah, berdasarkan pandangan-pandangan mereka. Baik, dalam surah berikutnya nanti dalam surah Quraisy ini akan disebut lagi nikmat yang diberi kepada orang Quraisy yang kita akan lihat pada hari ini insya-Allah. Kita terus saja kepada nama surah ini. Nama surah ini surah Quraisy dan ada juga yang memanggil sebagai li ila fi Quraisy. Dan antara tujuan utama surah ini adalah untuk mengingatkan suku yang paling berpengaruh, kaum yang paling berpengaruh di Mekah, iaitu suku Quraisy. Itu yang paling top lah di Mekah. Tentang betapa besarnya nikmat Allah kepada mereka yang wajib mereka syukuri dengan jalan mengabdikan kepada Tuhan yang Maha Esa tanpa apa? Tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apa. Mereka sembah Allah SWT. Mereka beribadah kepada Allah SWT. Tetapi apa yang Allah mahu ialah memperhambakan diri kepada Allah SWT dalam erti kata yang sebenarnya. Sebab tu dalam Al-Quran dinyatakan bahawa orang yang mempersekutukan Allah SWT tidak akan masuk syurga. Ulama mentafsirkan bahawa kalau dia mesti bertaubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT, barulah Allah akan menimbang amal baik dan amal buruknya. Kalau tidak, dia confirm kepada neraka tu. Sebab apa? Dia mensyirikkan Allah SWT. Cuma syirik tu adalah terbahagi kepada syirik kecil dan syirik besar. Itu bukan tempatlah di sini untuk kita memperbincangkan dia. Jadi Al-Biqai pula menerangkan, seorang penafsir Quran, bahawa tujuan utama surah ini adalah untuk membuktikan kontradik, lawan daripada apa yang dipaparkan surah Al-Fil. Dalam surah Al-Fil diceritakan berkenaan dengan kemusnahan. Dalam surah Al-Quraisy ini menceritakan berkenaan betapa sejahteranya kepada mereka yang taat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini satu offer kepada orang Quraisy supaya kembali berfikir tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Seperti mana kita bincangkan, mereka tak ada masalah untuk mengiktiraf Allah itu sebagai Tuhan. Mereka iktiraf Allah itu sebagai Tuhan pun. Tetapi sekarang ialah soal mahu menerima risalah yang daripada seorang anak yatim ini, yang asalnya anak yatim yang mereka kenali ini, tiba-tiba mengaku sebagai seorang Nabi. Itu bukan suatu perkara yang mudah. Bayangkan jiran kita di sebelah rumah daripada kecil kita membesar, kita pergi bagi tahu kat dia kita ni seorang Nabi. Lepas 40 tahun kita katakan Nabi. Mesti dia fikir, sama ada dia kata kita ni dah gila ke, ataupun dia kesian kat kita atau dia marah kat kita. Sebab benda ni bukan suatu benda yang mudah. Daripada panggil, kalau kita panggil orang tu nama orang panggil nama biasa saja terpaksa panggil. Pangkat dia pula
isteri pun panggil pangkat dia pula. Jadi bukan satu perkara yang mudah. Jadi ini sebenarnya yang kalau kita lihat rentetan surah selepas ini banyaknya adalah untuk mempertahankan Nabi Muhammad SAW, mempertahankan risalah Rasulullah SAW itu. Sebab mereka tak ada masalah menerima Allah, yang masalah sekarang adalah untuk menerima apa yang Rasulullah suruh, itu meninggalkan berhala-berhala mereka yang telah menjadi pegangan nenek moyang mereka berzaman-zaman. Jadi dikatakan surah sebelum ini, surah Al-Fil, ada kaitan yang rapat seperti mana kita bincangkan tadi. Umar Khattab pun membacakan dalam satu rakaat tu pernah dibacakan surah Quraisy dan surah Al-Fil dan surah Quraisy ni dalam satu rakaat lah tanpa membaca basmalah. Wallahu a'lam. Baik, kita terus kepada surah ayat yang pertama dalam surah Quraisy ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Li'ila fi Quraisy. Ditafsirkan, diterjemahkan dalam terjemahan biasa kita selalu tengok, kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Okey. Jadi kerana, yang menariknya Allah kata kerana orang-orang, kebiasaan orang-orang Quraisy. Biasanya kalau dalam bahasa Arab, kalau kerana ni maksudnya dalam bahasa mana pun seolah-olah ada sambungannya daripada ayat yang sebelumnya. Jadi ada yang berpandangan lam yang ada pada li'ila fi Quraisy ni bermaksud adanya sambungan daripada ayat terakhir daripada surah Al-Fil. Dia ada sekurang-kurangnya ada 3 pandangan lah. Pandangan pertama mengatakan dia adalah sambungan daripada ayat terakhir daripada surah Al-Fil di mana Allah membinasakan tentera Abraha kerana kebiasaan. Kerana jawapannya dalam surah Quraisy ni, kerana apa Allah membinasakan Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi lah, maaf. Ashabul orang yang apa? Ya, tentera Ashabil Fil tu kerana apa? Tentera Abraha tu kerana apa? Tentera bergajah tu kerana Allah hendak memberi peluang kepada orang Quraisy meneruskan aktiviti mereka untuk berdagang keluar. Yakni untuk memastikan kelancaran proses pemufasiran orang-orang Quraisy ni. Itu antaranya betapa kenapa Allah menjaga orang Quraisy itu, seperti mana kita katakan, kerana mereka adalah penjaga Kaabah. Bukan sekadar kerana mereka adalah bangsa Quraisy, tetapi kerana apa? Kerana mereka sudi untuk menerima kemuliaan ini untuk menjaga Kaabah itu. Bagaimana mereka melayan tetamu mereka, yang mereka beri minum, mereka beri makan. Sebab kalau kita lihat bahawa orang Quraisy ni walau macam mana pun mereka ni adalah orang Arab jahiliah pun, masih ada cebisan-cebisan kebaikan dalam mereka, dan itu juga dipandang oleh Allah SWT supaya memberi peluang kepada mereka untuk menerima hidayah. Itu antara pandangan pertama. Pandangan kedua pula mengatakan bahawa kerana di sini, lam di sini yang li'ila fi Quraisy ni kerana kebiasaan orang-orang Quraisy bermaksud Allah beri mereka kelancaran dalam perdagangan, maka hendaklah mereka menyembah Allah SWT. Kerana itu disambung kepada ayat yang keempat, ayat yang ketiga dalam surah Quraisy ni. Ada yang mengatakan begitulah, dia terbalikkan kerana itu kemudian pula. Oleh kerana kamu telah diberi berdagang, maka hendaklah kamu menyembah Tuhan Kaabah ini. Itu antara pandangan. Dan pandangan ketiga mengatakan bahawa lam ini sebenarnya bukanlah menyambungkan di dalam surah ataupun ayat, tetapi lam ini adalah tujuannya untuk lam dalam bahasa Arab dipanggil lam takjub. Lam takjub ni apa? Menunjukkan bahawa keanehan, ketakjuban, bahawa wow, apa dah berlaku ni? Dimaksudnya alangkah ajaibnya, alangkah takjubnya bagaimana Allah masih berlembut dengan orang Quraisy ini, masih pujuk mereka, masih beri peluang mereka bertaubat, sedangkan mereka mensyirikkan Allah SWT dengan letak dikatakan 360 berhala di keliling Kaabah. Bahkan mereka melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya di depan Kaabah. Ada yang mengatakan bahawa mereka bertepuk tampar, mereka bersiul-siul, bahkan dalam keadaan tidak berpakaian, bertawaf dalam Kaabah tu mereka buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya, tetapi masih lagi Allah beri mereka kemuliaan. Takjub sekali, aneh sekali, ajaib sekali rahmat yang ada pada Allah. Itu antara yang mengatakan begitu. Dan juga ada yang mengatakan bahawa maksudnya alangkah amat menakjubkan sekali bagaimana kaum Quraisy ini Allah dah beri nikmat masih tidak mahu kembali kepada agama tauhid. Banyak sekali nikmat Allah SWT dah beri kepada mereka, tetapi mereka masih lagi degil, maka masih lagi gagal untuk menerima, untuk membuka hati mereka untuk menerima risalah daripada Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat yang mengatakan bahawa, wallahu alam tentang kesahihan riwayat ini, tapi ada riwayat bahawa ada pun antara pembesar-pembesar Quraisy ini
mereka sembunyi-sembunyi pun untuk mendengar apa yang Rasulullah baca ni. Benda ni ada yang menenangkan hati mereka pun. Tetapi kenapa mereka tidak boleh menerima? Ada antara mereka tak boleh menerima kerana apa yang Nabi Muhammad buat ni adalah suatu perkara yang melanggar suatu norma kehidupan biasa mereka. Mereka dah berturun-temurun lamanya mereka sembah berhala, dan berhala itu mendatangkan profit kewangan kepada mereka, maka takkanlah nak dibuang begitu saja. Mereka tak ada masalah nak sembah Allah SWT. Tapi yang masalahnya adalah kenapa perlu ditinggal berhala-berhala ini. Yang itu sebenarnya pengajaran kepada kita. Ada kalau ada istiadat yang perlu ditinggalkan kerana Allah SWT, tinggalkan. Kalau ada kepercayaan yang terpaksa ditinggalkan kerana dia mencemarkan agama Allah, maka kita tinggalkan. Kalau yang ada yang baik tidak ada masalah. Orang Ansar pun mereka penuh dengan ada istiadat, orang Arab ada istiadat, tetapi jangan ada istiadat yang mencemar kesucian agama itu sendiri. Itu antara yang kita perlu belajar daripada Al-Quran itu sendiri. Baik. Jadi Allah kata li'ila fi Quraisy. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy, apa kebiasaan dia dalam ayat 2? Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Kerana apa kebiasaan mereka ini melakukan rihlah, melakukan perjalanan pada apa? Pada asyita, musim sejuk, was-sayf, pada musim panas. Jadi penafsir Al-Quran mengatakan bahawa rihlah di sini adalah bermaksud perjalanan yang membawa barang. Di sini ditafsirkan sebagai orang Quraisy ini membawa dagangan. Dan di mana mereka dapat perkataan Quraisy ini? Ada yang berpendapat perkataan Quraisy ini bermaksud seekor ikan yang sangat kuat. Dikatakan mengatasi ikan-ikan lain hingga dapat menterbalikkan perahu dan menekan manusia. Maka diberi gelaran kepada orang Quraisy ini kerana mereka ada kekuatan itulah. Itu antara pandangan. Ada juga pandangan bahawa orang mengatakan bahawa maksud Quraisy adalah kata at-taqarush yang bermaksud berhimpun. So mereka ni asalnya berpecah-pecah, kemudian mereka bersatu dan berkukuh. Jadi kerana kekuatan mereka ini, mereka mampu melakukan rihlah. Ila fihim rihlah. Apa rihlah yang mereka dapat lakukan? Mereka bawa barang dagangan mereka ke mana? Kepada Syam, ke bumi Syam. Ke bumi Syam ni dikatakan ketika musim sejuk mereka ke Syam. Minta maaf, pada musim sejuk mereka ke Yaman. Kerana apa mereka ke Yaman? Kerana ketika itu Yaman lebih panas daripada Mekah. Dikatakan mungkin terlampau sejuk di Mekah tu, maka mereka memerlukan bekalan makanan, maka mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke Yaman, di mana Yaman itu lebih panas. Dikatakan bahawa bila musim sejuk, manusia di sana di Mekah tu mereka tak dapat makanan. Mereka tak ada tumbuhan tak berbuah, maka mereka tak boleh nak menuai buah-buahan tu, maka Allah beri mereka kesempatan untuk apa? Untuk pergi ke Yaman, iaitu pada musim sejuk. Dan pada musim panas pula mereka mampu ke Syam, sebab mereka pergi ke Syam kerana Syam lebih sejuk. Dikatakan di Mekah ketika itu sangat panas, maka mereka pergi ke Syam untuk berdaganglah ke negeri tersebut. Wallahu a'lam. Jadi yang menariknya ketika musim panas mereka ke Syam. Kenapa menarik kebiasaannya bila orang di musim panas selalunya kalau tribe-tribe yang lain, kaum-kaum yang lain, kabilah-kabilah yang lain, biasanya mereka akan ditahan di tengah jalan oleh perompak-perompak padang pasir lah, kita katakan begitu. Kerana ketika musim sejuk mereka tak boleh keluar. So masa musim panas inilah mereka akan keluar dan mereka akan mengganggu pedagang-pedagang ni. Yang menariknya mereka tak berani untuk mengganggu pedagang-pedagang Quraisy ni sebab Quraisy ini menjaga Kaabah. Sebab seluruh jazirah Arab tu mereka akan pergi ke Kaabah, so mereka tak berani nak ganggu. Sebab kalau mereka ganggu, bahala-bahala mereka pun ada di sana, kemungkinan mereka juga akan diganggu juga kalau mereka buat hal di tengah padang pasir tu. Kemungkinan kalau mereka pergi ke Kaabah tu nanti mereka juga akan diganggu, dibalas kembali lah. So mereka tak berani dan mereka juga menganggap bahawa orang-orang Quraisy ni sebagai tribe yang besar lah, yang kita katakan mulia kerana menjaga Kaabah. Itu kelebihan yang Allah beri. Bayangkan Allah beri kepada musyrikin. Takkanlah Allah tak nak beri kepada kita yang beragama Islam yang tidak mensyirikkan Allah SWT. Itu sangka baik kita kepada Allah SWT. Itu yang sebenarnya kita nak belajar dari Al-Quran. Banyak sebenarnya kita boleh belajar Al-Quran. Sangka baik itu sangat penting. Sebab tu Nabi kata jangan kamu mati dalam keadaan kamu mesti bersangka baik kepada Allah SWT. Mesti. Macam mana? Sebab Allah tu menurut sangkaan dia. Bayangkan Iblis minta panjang umur Allah bagi. Takkanlah yang kafir, yang tak ikut Allah
pun Allah bagi, Allah tak bagi kepada kita. Yang itu yang hendak kita belajar. Jadi Allah bagi kepada siapa? Kenapa Allah bagi pada orang Quraisy ni? Kerana Allah hargailah, kita katakan begitu. Sebab Allah tu maha bersyukur. Kan dalam Quran Allah tu bersyukur, Allah tu berterima kasih. Maka seolah-olah Allah berterima kasihlah kepada mereka menjaga Kaabah ni. Wallahu a'lam. Itu mungkin antara reason je lah yang boleh kita tadabbur. Jadi Allah kata ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Pada musim sejuk pun mereka boleh berdagang sedangkan tak ada makanan di tempat mereka, dan pada masa musim panas pun mereka boleh berdagang. Sebab apa? Diberi kepada kedua-dua musim, sedangkan ada orang tersekat pada musim panas, ada orang tersekat pada musim sejuk, tapi orang Quraisy ni boleh pilih mana-mana musim, diberi kelebihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun sebut, kerana itu Allah SWT mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Seperti mana kita bincangkan sebelum ni, Allah kata bila Allah guna fa di sini, Allah kata maka hendaklah mereka menyembah, yakni Tuhan pemilik rumah ini. Bila kata fa maksudnya bersegeralah, teruslah, janganlah tunggu-tunggu lagi. Kalian dah kenal Rasulullah ni cukuplah lama. Sebelum baginda diutus menjadi nabi lagi. Dan lepas 40 tahun baru jadi nabi, kenapa kalian masih lagi ragu-ragu dengan Rasulullah SAW? Sedangkan kalian sendiri mengatakan beliau ini sebagai apa? Baginda ini sebagai al-amin yang dipercayai lah. Jadi Allah kata falyabudu, maka hendaklah kalian menyembah. Bila kata menjadi hamba ini bukan sekadar menyembah. Kalau kata sekadar menyembah, mereka kata kami memang sembah pun. Apa masalah? What is your problem, man? Kami memang dah sembah dah pun. Sebab tu Allah kata bila diturunkan hujan, siapakah menurun hujan? Mereka kata Allah. Qul alhamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah. Mereka percaya bahawa yang menurunkan hujan itu Allah. Tetapi apa yang ada pada mereka adalah mensyirikkan Allah SWT. Maka Allah tak kata falyabudullah. Allah tak kata maka sembahlah Allah. Kalau Allah kata sembahlah Allah, mereka akan kata kami memang sembah Allah pun Muhammad. Apa masalah kau? Seolah-olah kita kata macam tu. Jadi Allah memilih perkataan yang sesuai. Ini yang menunjukkan memang Allah satu-satu perkataan bagi kita, Allah ke, Ar-Rahman ke, Allah nak kata Tuhan ke, Allah nak kata tetap benda yang sama, tetap zat yang sama. Tetapi bagi Allah tidak sama. Allah tahu apa dalam hati manusia, so Allah tak kata audience ketika itu, Allah tak kata fa'yabudullah, Allah kata falyabudu rabb hadzal bait. Kamu sembahlah Tuhan. Dia kata Rabb ni penguasa, pengawas. Bila kata Rabb, bila kata Tuhan, maksudnya bila ada Tuan, kalau Rabb ni antara maknanya lah Tuan, di mana surah Yusuf sendiri, Nabi Yusuf memanggil kepada Tuan dia tu Rabb. Yang jaga dia tu Rabb. Rabb tu bukan semestinya Tuhan, Rabb tu Tuan. Jadi di sini Allah menggunakan perkataan Tuan lah. Maksudnya bila dia Tuan, kita slave lah. Bila kita slave, kita tidak ada hak langsung untuk mempersoalkan apa yang Allah SWT katakan. Betapanya hebat perkataan. Bila kata Rabb, Allah tu menguasai. So Allah kata falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan, sembahlah pengawas, sembahlah penguasa, sembahlah yang maha menguasai segala-galanya ini, yang dia ini adalah apa sebenarnya Tuhan kepada hadzal bait tu. Hadzal ini dekat je dengan kamu ni, tak jauh pun. Yang kamu muliakan itu al-bait, ini rumah aku ni tu Kaabah. Allah tak kata falyabudullah. Allah tak kata sembahlah Allah. Sebab mereka memang sembah Allah pun. Allah kata Tuhan baik. Sebab apa mereka letak 360 berhala tu, Allah kata bukan Tuhan-Tuhan yang di sekeliling tu. Tuhan yang sebenar ialah Tuhan yang namanya kalian tahu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang kita boleh tadabbur. Pemilihan ayat-ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah kata kembalilah sembah Allah SWT seperti mana Nabi Ibrahim SAW sembah Allah. Seperti mana Nabi Ismail AS yang berada di Mekah tu menyembah Allah SWT dalam erti kata yang sebenar, tidak mensyirikkan Allah SWT dengan segala sesuatu pun. Sebab tu Allah ajar banyak dalam Quran, bila mohon kepada Allah, minta direct kepada Allah SWT. Allah kata fastajabu lakum. Allah terus sahaja memakbulkan doa tersebut. Bukan kita mereka sebenarnya bila ditanya kepada penyembah-penyembah berhala, mereka sendiri mengatakan bahawa mereka tetap menyembah kepada Tuhan yang satu. Kebanyakannya mengatakan, kalau kita lihat kepada dialog-dialog contemporary kita pun zaman ni pun, mereka tetap menyembah kepada yang satu, tetapi mereka menjadikan berhala-berhala ini ataupun dewa-dewa ini sebagai perantaraan. Kalau kita lihat kalau dalam kecil-kecil, kalau saya boleh lihat, kalau mereka
sembah kepada tukung, misal kata macam tu, tapi mereka akan pergi juga ke langit, mengarahkan kepada langit seolah-olah adanya perantara yang bercakap kepada Tuhan yang sebenarnya. Dalam Islam tidak ada perkara tersebut. Kita directly, kita minta orang doa boleh, tak ada masalah. Saya boleh mintakan, saya boleh minta Tuhan, kalau tuan-tuan dah pergi ke Mekah semua, saya boleh minta Tuhan doakan, itu tak ada masalah. Tetapi yang kepada benda yang hidup lah, benda yang mampu melakukan perkara tersebut. Lebih kepada benda-benda yang mati kita mengagungkan sehingga membuat mengatakan bahawa dia Tuhan, itu tidak dibenarkan dalam Islam. So Allah kata falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kamu memperhambakan diri kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, kerana Allah telah menjadikan rumah ini sebagai untuk mentauhidkan Allah, dan Allah telah memuliakan kalian dengan rumah tersebut. Jadi bila ada rumah ni sebenarnya bukan faedah yang mereka dapati seperti mana kita katakan, mereka juga dapati dapati faedah dunia juga, sebab mereka dikenali, mereka selamat dalam perdagangan, sebab mereka ditakuti dan digurungi, bahkan dimuliakan. Maka Allah kata sebab Allah dah bagi banyak sangat nikmat, kalau kalian tak ingat nikmat-nikmat tu, maka ingat satu nikmat ni pun jadilah. Apa nikmat dia? Allah dah jadikan kamu sebagai orang yang menjaga Kaabah. Itu pun dah paling cukup dah. Kalau tak bagi kamu makanan ke apa pun, Allah dah bagi yang ini pun dah lebih dari cukup dah. Sebab itu sebenarnya yang menaikkan orang Quraisy ni. Wallahu a'lam. Kemudian Allah kata, Allah tambah lagi, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allazi ni isim mausul, maknanya sambung daripada ayat yang ketiga tu. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah kalian menyembah Tuhan, iaitu Tuhan Kaabah ini. Tuhan yang mana kadang-kadang dah tahu dah, tapi nak kena emphasize lagi apa Tuhan ni beri. Sebab manusia ni dia mesti nak sesuatu yang sebagai ganjaran. Sebab tu Nabi ajar kepada kita, Allah tahu kita macam mana, Allah suruh minta syurga, Allah suruh minta balasan. Bahkan ulama kata kita boleh minta ke Allah seremeh-remeh, meminta tali kasut pun, tali kasut yang baru pun boleh hilang tali kasut, minta kepada Allah SWT pun boleh, tak ada masalah. Sebab Allah boleh mengabulkan segala-galanya. Tidak ada yang remeh di sisi Allah SWT. Yang Allah nak hanya kita ini mengaku dia itu sebagai Tuhan. So Allah kata allazi at'amahum, Allah ni yang sebenarnya telah memberi kamu makan. Hakikatnya kalian merasakan bahawa kalian itu mencari rezeki, kalian berdagang, tapi hakikatnya Allah SWT yang telah memudahkan perdagangan kalian. Di saat manusia tak mampu melakukan perdagangan di musim panas atau di musim sejuk, kalian boleh melakukan kedua-duanya. Di tempat kalian, padang pasir kan, tempat mereka ada masa tak ada apa-apa pun. Kalau nak dibandingkan negara kita ni, daripada zaman kita sekarang ni, nak bandingkan pada Mekah ketika itu, tak ada apalah. Sampai ke orang tak berminat pun untuk menjajah menjajah Mekah tu ketika itu. Tidak ada siapa yang berminat pun, yang ada semua nak menghancurkan Kaabah sebab tentera Abraha tu dia jealous, dia tak mau. Sebab orang beri tumpuan kepada Kaabah tu, sedangkan di Mekah ketika itu tidak ada apa-apa, melainkan orang kata hanya pokok-pokok tumbuhan begitu-begitu saja, tetapi bukanlah tempat yang bertamadun. Sebab tu mereka digelar sebagai orang jahiliah, orang yang tidak ada ketamadunan yang membawa mereka kepada intelektual lah. Sedangkan ketika itu telah pun ada pun tamadun yang besar seperti tamadun Rom dan tamadun Parsi. Selepas mereka menerima Islam, barulah kita lihat Arab ini digeruni. Mekah ini orang-orang Arab di Mekah ni mereka digeruni dan mereka dimuliakan sampailah ke Parsi, sampailah ke Rom selepas pada zaman Nabi Muhammad SAW. So awalnya Allah kata allazi at'amahum, Allah yang beri kamu makan. Makan daripada apa? Jauh daripada apa? Daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberi kalian semua rasa aman kepada mereka daripada ketakutan. Berapa benda yang Allah kata dalam surah Al-Baqarah dekat atas Islam, Allah akan uji manusia dengan apa? Dengan kelaparan, dengan kehilangan, dengan ketakutan. Tetapi perkara-perkara tersebut diselamatkan, dijaga oleh Allah SWT kepada orang Quraisy daripada perkara-perkara tersebut. Kebiasaannya mereka diselamatkan daripada ketakutan dan diselamatkan daripada apa? Kelaparan. Dua benda yang sangat penting pada manusia. Kita andaikan begini, kalau kita ini dalam keadaan tak takut tetapi tak lapar, kita dalam keadaan lapar pun tak jadi juga. Susah juga kita nak teruskan kehidupan. Kalau kita cukup semuanya tapi kita tak ada rumah, kita tak ada security pun merisaukan juga.
Lagi kaya kita, lagi mewah rumah kita, sepatutnya kita ada security yang lebih hebat, kita kena ada kamera semua, kita kena ada guard ke, misal kita kena ada bodyguard. Kita tengok orang-orang level besar, misal menteri ke, mereka ada mereka ada penjaga mereka, pengawal mereka, bodyguard mereka. Sebab apa? Kena awasi mereka daripada ketakutan lah, daripada dirompak, daripada dicolik dan sebagainya. Jadi kena ada duanya, kena mesti ada keamanan daripada ketakutan, dan mesti ada kecukupan. Dua benda yang Allah tak larang pun manusia untuk merasainya. Kita mesti minta kepada Allah SWT supaya menjaga kita, jauhkan kita daripada ketakutan dan jauhkan juga kita daripada kemiskinan dan juga jauhkan kita juga daripada kekurangan lah, sama ada kekurangan harta dan kekurangan barang-barang keperluan asas semua. Wallahu a'lam. Jadi apa yang hendak kita ambil perhatian dari sini? Kalau kita lihat dalam ayat 4, bagaimana Allah memberi orang-orang Quraisy ni makan, tentu saja mereka ada juga buah-buahan di Mekah, seperti kurma yang mereka perdagangkan, semua yang mendatangkan hasil. Dan ada juga yang mengatakan bahawa keamanan yang terjamin di Mekah menyebabkan pedagang-pedagang datang ke Mekah, bawa sumber makanan, so mereka berdagang. Walaupun mereka tidak ada sumber makanan yang banyak, tetapi kerana orang-orang Arab Mekah, orang-orang Arab di seluruh Jazirah Arab ni memuliakan Kaabah itu, maka mereka terpaksa datang ke Mekah dan mereka bawa bersama mereka barang dagangan mereka, sumber-sumber makanan, menyebabkan tanpa melakukan rehlah pun mereka ada sumber makanan, khususnya pada musim haji. Sebab tu ayat akhir ni Allah kata yang telah beri makan setelah kalian lapar dan telah beri aman daripada ketakutan. Sebelum ini, kalau kita lihat zaman Nabi Ismail, mereka ini bukanlah tribe yang dikenali pun. Selepas pada Nabi Ismail itu kemudian berlakulah rintitan sirah, sampailah mereka itu menemui Zamzam apa semua. Lepas masa zaman Nabi Ismail itu, kemudian barulah mereka setelah di Kaabah, kemudian barulah mereka itu dikenali sebagai kaum yang hebatlah, kaum yang dimuliakan oleh Allah SWT. So Allah yang beri mereka daripada tempat yang kering kontang, daripada tempat yang tiada apa, Allah yang beri keberkatan kepada tempat tersebut. So Allah yang beri mereka keamanan dan Allah yang beri mereka ketakutan daripada apa? Daripada perompak-perompak padang pasir dan juga daripada apa? Binatang-binatang buas. Wallahu a'lam. Jadi apa pelajarannya untuk kita? Apa yang nak kita dapat? Ni cerita pasal orang Quraisy. Sebab orang Quraisy ini adalah orang yang apa? Orang Quraisy ni orang kalau kita katakan kita bukan orang Quraisy. Kita, kalau macam saya Melayu, saya orang Melayu. Apa yang saya boleh dapat daripada yang cerita, kalau kita lihat, kalau kita tak tadabbur, kita lihat ini just cerita pasal orang Quraisy saja. Apa kepentingannya untuk aku? Memang ada dalam hadis pun mengatakan bahawa orang Quraisy ini adalah orang yang lebih layak untuk menjadi pemimpin lah. Kerana mereka ini bersama Rasulullah dalam keadaan yang lama, dan mereka ini diuji dengan pelbagai pengalaman. Mereka boleh berdagang, mereka ada yang bertani. So mereka ini cukup kuat untuk menjadi pemimpin. Tetapi apa yang boleh kita dapat? Apa yang kita boleh grab untuk kita yang berada di Malaysia ni khususnya? Kita dapat sebenarnya apa kita dapat ambil pelajaran daripada surah ini adalah kita sepatutnya mensyukuri pelbagai nikmat yang Allah telah beri kepada kita. Kita bukan setakat musim panas, musim sejuk. Apa-apa musim pun boleh naik kapal terbang. Pergi je lah tempah tu. Cuma zaman sekarang ni, zaman COVID-19 ni ada sekatan sedikit lah. Tetapi insya-Allah ini cuma sementara sahaja. Sangka baik kita kepada Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini cuma ujian sementara. Mudah-mudahan Allah akan bawa keluar segala ni. Tapi still masih lagi kita boleh bertemu dengan nikmat internetnya. Mungkin kita tak sedar internet adalah nikmat yang sangat besar. Saya duduk di Negeri Sembilan, tuan-tuan ada di Kuala Lumpur, mungkin ada tuan-tuan yang ada pada tempat lain, kita masih lagi bertemu. Seolah-olah kita ni berdepan sahaja. Tinggal tak nak minum sekali pun boleh minum sekali. Tuan-tuan minum di tempat tuan-tuan, saya minum di tempat saya. Itu satu nikmat yang sangat besar. Nikmat adanya kawan-kawan, nikmatnya ada teman, adanya tempat untuk berbincang-bincang tentang Allah SWT, nikmat iman, itu semua nikmat daripada Allah SWT. Di tempat kita boleh berkenderaan, kita boleh naik motor, boleh naik kereta, boleh naik kapal terbang, boleh naik apa sahaja, semua dengan izin Allah. Di laut, di awan, di darat, semuanya Allah bagi peluang kepada kita. Lebihlah daripada mereka ni. Kita naik highway jarang-jarang sekali lah kita dengar cerita pasal perompak highway pun bukan tak ada, tapi jarang-jarang sekali lah berlaku. Maksudnya kita bersyukur sempena hari kebangsaan ni juga sesuai lah kita
kita tadabbur surah Quraisy ni, betapa bersyukurlah kita Allah telah beri kemerdekaan kepada kita, keamanan kepada kita. Walaupun ada mengatakan tidak sempurna, mana ada tempat yang sempurna, tapi sekurang-kurangnya masihlah kita diberi nikmat tu, dan kita berdoa kepada Allah SWT agar nikmat itu diteruskan sampailah ke anak cucu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nikmat kita mendapat memperbincangkan tentang ayat-ayat Allah. Kalau disengar di sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Syria, mereka berperang sama sendiri. Di Palestin mereka ditindas oleh Zionis. Di banyak-banyak tempat lagi, di banyak-banyak tempat lain, negeri-negeri jiran kita misalnya, mereka menghadapi masalah. Dan saya teringat masa saya kecil-kecil ada bomba datang kat sekolah rendah saya kat Rawak Pahang dulu. Dia kata kita ni adalah antara yang dirahmati Allah SWT. Kita ni terlepas sikit daripada jalur yang gempa bumi dan gunung berapi ni. Sikit sahaja Allah jauhkan kita. Betapa rahmatnya Allah SWT beri kat kita. Itu sebenarnya yang dapat kita tadabbur ini, bukan sekadar saja mengingati tentang orang Quraisy, tetapi tentang diri kita juga. Dan directly Kaabah juga ada kaitan yang cukup rapat dengan kita. Kalau Kaabah itu tidak diberi kepada orang yang akan membawa Islam atau golongan Quraisy tu, satu hari nanti akan lahir orang-orang yang akan membawa Islam, maka tak adalah kita dengan nikmat Islam ini. Wallahu a'lam. Sekian sahaja kata perbincangan kita secara ringkas dalam surah Quraisy ni. Segala kekurangan saya mohon maaf kerana sedar kekurangan diri. Semua yang baik itu datang daripada Allah SWT. Apa saja yang salah silap tuan-tuan jumpa, maka tinggalkan mana yang tersalah tu, mana ambil yang bermanfaatlah, dan mohonlah keampunan kepada saya oleh Allah SWT kepada saya lah atas segala kesilapan. Ambil yang baik, tinggalkan mana yang tersalah lah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Saya kembalikan kepada Encik Muhammad dan Tuan Ailen. Silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih, jazakallah Ustaz. Terima kasih. Iya. Jadi kita dah dengar sikit tadabbur daripada Ustaz tadi mengenai surah Al-Quraisy, ya. Surah yang berkaitan dengan kaum Quraisy tapi mempunyai pengajaran besar kepada kita lah, bukan sekadar bercerita tentang orang Quraisy, tapi cerita tentang manusia secara amnya. Jadi ada apa-apa soalan kita boleh ajukan kepada Ustaz lah, secara chatting ke ataupun boleh direct saja. Audiens hari ni pun tak berapa ramai, tapi insya-Allah kalau kita dapat satu atau dua soalan sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Haji Ailen masih mute . Okey, sebab takut nanti terbatuk. Sebenarnya Ustaz bila tengok ayat ni memang inilah antara satu perkara yang tak sedar kan, kerana tak sedar Allah bagi nikmat yang begini hebat. Dan bila kita tak sedar ni, kita rasa semua ni because kita punya kerja kita. Kita yang buat. Kita yang because kita mungkin selalunya pujian pada diri sendirilah, sehingga kan ego ke takabur tu menyebabkan kita tak boleh nak terima nasihat orang, pendapat orang yang mungkin menegur kita. Ini bila saya baca ni memang saya, yang tadabbur ni memang saya teringatlah bahawa ini perlu berjaga-jagalah dalam nikmat yang Allah berikan. Macam Ustaz ada sebut pasal Malaysia ni, kalau kita tengok pandemik ni pun kita antara satu negara yang sangat-sangat penuh rahmat. Walaupun kita lockdown pun kita masih tak ada banyak sumbangan, banyak orang memberikan infak. Banding dengan Amerika itu sendiri, baru 1 bulan dah semua dah tak boleh nak hidup, kena buang rumah sewa tak boleh nak bayar. Tapi kita semua dalam keadaan yang memang terjaga betul. Macam Ustaz kata tadi lah, kita ni di luar. Itu yang kadang-kadang benda-benda macam ni pun boleh membuatkan kita lupa kan nikmat ni. Terima kasih Ustaz. Saya tak ada soalan, cuma saya bila saya baca ni, bila go through ni, teringatkan diri sendirilah. Keamanan, kehebatan pada diri sendiri ni kadang perlu ada hubungan dengan Allah SWT. Allahuakbar. Betul. Terima kasih banyak Tuan. Betul. Sebab nikmat Tuhan banyak sekali. Nikmat kita ada adik-beradik, ilmu sekali juga. Sebenarnya satu ujian yang sangat besar. Yang sangat menyedihkanlah bila kita berilmu, kita nampak ilmu tu menyebabkan kita bergaduh sama sendiri pun tak bagus. Sedangkan ilmu ni sepatutnya menyebabkan hati kita semakin lunak. Kalau ada kata perbincangan, ada perbezaan pandangan, sepatutnya kita boleh selesaikan dengan cara yang baik lah. Mesyuarah dengan cara yang baik. Sebab ini semua nikmat daripada Allah SWT. Dan seperti mana kita bincangkan sebelum ni, dia akan ditanya kan. Nikmat ilmu ni berat, dia ujian juga sebenarnya. Sebab iblis dia ada ilmu,
Tapi lihat perjadian dia, kata-kata kita iblis orang jahil. Tidak. Dia ada ilmu tentang Allah, tetapi apa jadi kat dia? Dia menjadi sombong. Menjadi merasakan bahawa dia memakai logik akal mengatakan bahawa dia itu lebih baik daripada makhluk yang dicipta itu Adam AS. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perkara tersebut. Bani Israel mereka orang yang diberi kemuliaan, disebut sampai sekarang pun tak boleh delete pun. Tak suka kat Israel tak boleh nak delete. Allah jadikan mereka sebagai bangsa yang terbaik. Cuma dalam tafsir dia pernah tu ahli terjemah yang letak sebab tak suka sebab tak suka perkataan tu, mungkin wallahu alam, mungkin tak sukalah sebab dulu memang mereka pernah diberi. Bahkan sebenarnya masih lagi di open sebenarnya kemuliaan itu, sebab dalam hadis kata siapa yang orang-orang yang Nasrani, orang-orang Yahudi yang menerima Islam, mereka dapat 2 pahala. Pahala mengikut Nabi mereka sebelum ini dan pahala mengikut Rasulullah SAW. Tak hilang kemuliaan tu dengan syarat sudi untuk menundukkan hati untuk mengikut Rasulullah SAW. Kita pun sebenarnya kita ada yang bukan, ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Bukan bangsa Arab, Nabi Muhammad SAW bukan bangsa Melayu, bukan India, bukan Cina, tapi kita sudi menerima dia, bukan walaupun berbeza bangsa. Sebab apa? Kita tahu dia datang daripada Allah SWT. Kita merendahkan diri kita untuk apa? Untuk kerana Allah SWT. Sebab itu pilihan Allah SWT. Apa saja Allah kata, kita ikut. Sebab nikmat Allah dah bagi banyak pada kita. Wallahualam. Tapi saya tertarik ya tuan, cerita itulah pasal pandemik tu. Memang betul lah. Bila kita fikir balik Allah. Bila orang cakap orang susah, kita lihat orang yang duduk di tepi jalan tu lama dah. Tapi dalam masa pandemik tu, dia orang pun dapat rumah. Dia orang pun dapat tempat tinggal. Dapat perlindungan shelter. InsyaAllah jika ada lagi soalan, satu soalan lagi insyaAllah. Ustaz, kalau tak ada, nak tanya sikit lah, mungkin ni di luar topik sikit. Tapi macam mana kita nak ambil pendekatan, baru-baru ni ada seorang pemimpin politik lah, mungkin background agama juga. Dia bercakap tentang bahawasanya kitab Injil, Bible lah yang ada sekarang ni tu dah distorted. Jadi pemimpin agama Kristian tu akan refute lah kan. Jadi kita memang expect lah akan ada berlaku macam tu. Jadi kita macam mana kita, walaupun kita tahu macam mana kita dilarang untuk mencerca agama lain lah kan. Dilarang untuk cerca agama, dilarang even untuk melakukan penghinaan pada tempat-tempat ibadah orang lain. Tapi macam mana kita nak ambil pendekatan kalau kita tahu sebenarnya Injil yang ada tu bukan Injil yang sebenar. Tapi tentu kita cakap, kalau kita cakap Injil tu tak betul, tentulah orang Kristian akan marah. Sama juga kalau kata orang Kristian kata Quran ni tak betul, kita pun akan marah kan. Tapi kita akan bagi tahu dari segi apa ilmu yang kita ada. Jadi macam mana kita nak elakkan polemik macam tu, Ustaz? Allahualam. Pertama, ini bukan bidang saya langsung lah. Bidang perbandingan agama ni bukan, dengan rendah diri saya mengatakan bahawa ini bukan perkara yang saya boleh jawab sebab saya bukan pakar dalam bidang ni. Cumanya dan saya pun tak terlepas pandang pada isu yang baru ni sebab banyak sangat isu kan, terlepas juga isu ni. Dia maknanya ada seorang politician bagi tahu directly lah. Maksudnya dia bagi tahu pasal Kristian ke pasal Islam. Maksudnya dia bagi tahu kata kitab Injil yang ada sekarang ni bukan Injil yang sebenar lah sebab dia buat comparative religion. Betul lah tu dari segi pembelajaran, tapi dia cakap secara terbuka, tentulah orang Kristian akan refute kan. Okey. Saya tak tahu sama ada perkara itu adalah perkara yang salah atau tidak lah. Sebabnya kalau kita lihat pada pendakwah-pendakwah pun macam Brother Lim semua pun mereka ada mengatakan perkara-perkara tersebut. Tetapi terlampau direct juga kita kena lihat kepada crowd lah sepatutnya. Kepada crowd yang kita sedang kata tu, adakah mereka cukup bersedia untuk kita mengatakan perkara tersebut atau tidak. Tetapi bagi saya ialah ini secara personal sebab saya bukan orang yang pakar dalam bidang ni. Bagi saya ialah cakap direct di negara kita ni agak sukar sedikit. Sebab kita bukan macam Amerika, kita bukan macam di negara tempat. Mereka memang biasa. Cakap lepas ni biasa bagi mereka. Tak ada masalah. Sebab tu apabila dulu arwah Jidat nak datang ke dataran Merdeka pun dia dihalang untuk berceramah kat sana. Cuma baru-baru ni Dr. Zakir Naik dibenarkan untuk bercakap di Malaysia selepas itu. Orang yang sama yang menghalang, sebenarnya orang tu tak berkuasa, dia benarkanlah perkara tersebut. Tetapi cuma kita katakan dalam Al-Quran ni sebenarnya banyak lagi ciri-ciri persamaan yang boleh kita ceritakan di samping kita menimbulkan polemik seperti itulah. Bagi saya lah, mungkin saya salah sebab saya bukan orang perbandingan agama. Orang perbandingan agama lebih pakar untuk bercakap, lebih berhak untuk bercakap perkara ini.
Tetapi bagi saya suka pada macam TV Hijrah misal. Dia melalui mengadakan dialog harmoni, mencari pandangan-pandangan apa persamaan Islam dengan Kristian, dengan agama-agama lain. Walaupun ada yang takut sebab nanti orang akan menyebabkan kita rasa semua agama itu sama. Tetapi itulah sampai masanya untuk kita mencerdikkan orang-orang Islam tu terlebih dahululah. Seperti mana kita buat kelas-kelas tadabbur ni semua, kelas-kelas kita sendiri kena tahu kita punya Al-Quran supaya kita bijak untuk mencerita pasal agama kita sendiri dan kita boleh mencari persamaan. Bila cari persamaan, kalau kita dalam Quran iktiraf ahli kitab, semua kita boleh makan penyembelihan ni sebab apa? Quran konsentrate kepada persamaan tu juga. Bagi saya lah, kita cuba konsentrate benda yang sama. Contoh kita ada Nabi yang sama, kita ada perkara yang sama, kita boleh berbincang perkara-perkara yang sama tu daripada kita menimbulkan terus polemik yang boleh menyebabkan orang bukan nak terima Islam, orang terus jauh daripada agama. Sebab susah, sebab dia orang politik, dia bercakap dari sudut semua orang dengar dia. Kalau kita seorang pendakwah seorang-seorang, kita bagi satu orang individu, bolehlah kita tahu sama ada orang ni cukup bersedia atau tidak. Bagi saya kita terpaksalah dalam zaman kita ni, kita berhati-hati tapi dalam masa sama kita sampaikanlah kebenaran tu. Tapi terpaksa juga sebab kadang-kadang dalam ayat Al-Quran memang ada pun yang directly integrate mereka ni. Jadi itu memerlukan kepada perbincangan lah, menjadikan manusia ini, bangsa di Malaysia ini seluruhannya sebagai orang yang bersedia untuk terbuka kepada ilmu lah, perbincangan ilmu. Tetapi kita mulakan perlahan-lahan dengan menceritakan kepada persamaan. Wallahu a'lam. Saya nak kata salah atau tidak apa yang ahli politician tu buat bukan bidang saya lah untuk menjudge dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi kalau ada apa-apa lagi, ada tak lagi satu dua? Sebab politician ni satu masalah sebab kita tak tahu dia buat ni untuk kepentingan parti ke apa aja, jadi problem. Bila cakap pasal politik ni susah. Ustaz kalau dia masuk politik habis. Terus tak diterima. Nanti yang paling susah sebab dah ada ni kan. Okey, jadi saya rasa mungkin hari ni tak ada apa-apa lagi. Saya peribadi Ustaz, memang hari ni saya dapat lihat surah ni dalam bentuk berlainan lah. Sebab selalunya surah ni pendek dan dia cerita tentang Quraisy. Jadi bila ada hari ni kita tahu yang mananya cerita tentang Allah bagi kehidupan, Allah bagi selamatkan orang daripada keamanan, daripada perkara-perkara yang tidak elok, dan juga Allah memberi kita jauh daripada perkara-perkara yang menakutkan. Jadi alhamdulillah lah dapat sikit sebanyak pengajaran pada pagi ini. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan semua. Jadi sepenuh Hari Merdeka ni kami yang menguruskan sedikit sesi tadabbur ni, saya dan Tuan Jalen mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua. Syukur kita kepada Allah Taala kerana kita aman pada hari kebangsaan kita hari ini esok kan. Jadi kita berdoa agar keamanan ni kekal sesuailah juga kita bertadabbur surah Al-Quraisy pada pagi ni insya-Allah. Jadi terima kasih semua, terima kasih Ustaz, dan kita doakan juga Ustaz. Ustaz masih lagi bila Ustaz habis jangka pengajian Ustaz InsyaAllah 2 tahun, 6 semester. Sekarang saya baru masuk semester kedua. Baru masuk semester kedua. Baru panjang lagi. Terima kasih. Kita harap Ustaz akan teruskan istiqamah dan juga rakan-rakan yang ingin memberi sikit sumbangan terima kasih banyak. Dan pada jihad ini insya-Allah. Okay, jadi kita tamatkan dengan surah Al-As dan tasbih. Subhanallah.